Yang kedua dinamakan sumber sekunder ataupun sumber sanawiyah. Yang kedua. Apa dia? Pertama, ada uruf. Kita kena tengok pada uruf. Macam sekarang kan, fatwa-fatwa yang ada dekat Malaysia, fatwa-fatwa yang ada di Indonesia, fatwa-fatwa yang ada di Singapura, di negara Arab dan sebagainya. Lihat kepada uruf. Uruf ni pula terbagi pada dua. Uruf amali dan uruf qauli. Uruf perbuatan, uruf percakapan, semua itu dilihat. Macam kita kat Malaysia pun, tengok kepada negeri-negeri. Kalau di Sabah Sarawak, ada kaedah dia pula. Masya Allah. Ini dipanggil uruf. Ia juga dijadikan sumber penentuan hukum. Yang kedua, al-maslahah. Maslahah ini ada 3. Apa itu maslahah? Kata Imam Al-Ghazali adalah semua perkara yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Itu maslahah. Maslahat ni pula ada 3. Kita kena faham. Ada masalih al-mu'tabarah. Maslahat-maslahat yang diambil dan diambil kira dalam menentukan hukum. Nombor 2, masalih al-mulghah. Maslahat yang ditolak. Yang ketiga, masalih mursalah. Tak ditolak dan juga tidak juga diterima. Tetapi lihat kepada situasi. Ini yang dilihat oleh para ulama dalam menentukan hukum. Nombor 3, sadduz zara'i. Menutup pintu-pintu yang boleh mendatangkan kemudaratan dan kerosakan. Contoh, tak membenarkan pengharaman kelab-kelab malam. Kerana apa? Ia membuka ruang-ruang kepada maksiat. Zina, mabuk dan sebagainya. Itu dipanggil sadduz zari'ah. Ya. Yang keempat yang dinamakan al-istihsan. Ya, al-istihsan adalah meninggalkan qiyas kerana satu dalil yang lebih kuat darinya daripada kitab ataupun sunnah atau ijma'. Ini dipanggil al-istihsan. Ulama-ulama terdahulu dia gunakan kaedah istihsan. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Walau bagaimanapun, istihsan ini merupakan dalil atau hujah kedua selepas yang utama tadi. Jadi oleh sebab itu kita kena faham konsep-konsep ini supaya kita tahu bahawa ulama-ulama tidak bercakap dengan hawa nafsu tetapi bersandarkan kepada sumber-sumber yang telah saya sebutkan tadi. Yang kelima dipanggil qaul sahabi. Semua kata-kata sahabat, semua pandangan-pandangan sahabat ini diambil kira juga di dalam penentuan sesuatu hukum. Dan perkara ini juga dipegang oleh keempat-empat mazhab. Ada yang menerimanya secara mutlak, ada yang menerima dengan syarat. Jadi ini salah satu perkara yang cukup menarik untuk kita faham. Bagaimana qaul sahabi itu sebahagian daripada kaedah penentuan hukum. Dalam faraid, ada kata-kata sahabat yang diguna pakai dalam menentukan hukum. Sebagai contoh, Zaid bin Sabit. Sebagai contoh, Abdul Rahman bin Auf. Semua ini pandangan-pandangan yang diguna pakai. Ya, Abdullah bin Mas'ud diguna pakai apabila mereka memberi pandangan dalam sesuatu penentuan hukum. Antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini semua diguna pakai pandangan mereka apabila mereka mengungkapkan kata-kata. Yang keenam, syar'un man qablana. Syariat sebelum-sebelum ini. Ia juga dijadikan sebagai sumber dalam menentukan hukum. Ya, jadi sebenarnya perkara ini cukup banyak dibincangkan bagaimana syariat-syariat terdahulu yang diikrarkan oleh Islam dan ada yang tidak diikrar atau diterima oleh syariat Islam. Ini perlu difahami secara detail dan mendalam. InsyaAllah, kalau kita faham kaedah penentuan hukum ini daripada 2 sumber, kita tidak akan keliru dan kita tidak akan menyalahkan para ulama. Semoga ia mendapat manfaat menerusi madkhal sumber ilmu anda.